العالمين والصلاة والسلام على أشرف وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. Kita terus ke topik apa hukum nasakh ni. Jadi Syekh kita Muhammad Adil Sabuni, sebelum nak cerita hukum hakam lain, beliau bawakan dulu isu nasakh, sebab memang ada kontroversi. Negeri kita ni tak ada kontroversi sangat. Dia orang Melayu ni dia tak kontroversi. Sebab tu Malaysia aman. Kalau orang tanya lah, kenapa Malaysia aman? Cuba tengok dalam orang interview orang Melayu, kenapa rasa seronok di Malaysia? Tengok TV lah. Oh, baik benar orang jemuan tak tengok TV. Ya Allah, awak dah perhati ni dia interview. Dia kata, saya rasa sungguh seronok tinggal di Malaysia kerana ada banyak bangsa di sini. Orang Melayu seronok, orang luar, orang ramai duduk sini. Sebab tu Malaysia aman, sebab orang Melayu punya baik. Dia tak suka berkelahi, tak suka bertekak, aman gitu. Cuba kelin ramai Malaysia, lebuh lama dah kelahi. Cina ke Bangla ke, tunggu masa esok. Tunggu masa esok Melayu tinggal 49% je, Bangla, Cina, Vietnam penuh Malaysia esok. Tak aman. Dia pasal Melayu ni dia relax. Tak gaduh-gaduh. Hamazah apa ke, nak mayang dan tak dia. Dia tak gaduh. Dia bukan jenis bangsa suka cari gaduh. Sebab tu Malaysia aman. Datang mazhab kita, mazhab Syafi'i masuk tanah Melayu ni 1411 dulu sampai dah sekarang kita pakai, tak ada gaduh-gaduh. Dari segi akidah pula, Asy'ariyah masuk tanah Melayu ni sampai sekarang tak ada gaduh. Cuma 2-3 tahun kebelakang ni adalah mangkak ayun ni tukar, tu je lah. Tak ramai pun, ada 2-3 kerat, tu je lah. Tapi kita tengok negeri lain, tengok di Yaman gaduh, tengok di Iraq habis hancur, tengok Syria habis hancur. Jadi isu nasakh ni sebenarnya jadi kontroversi, bukan di tanah Melayu. Itu isu begitu. Mungkin tu heran, pasal apa Tok Syekh nak bincang? Tak ada kena-mengena apa, kita terima. Sebab tu orang Melayu dia bagus tu. Tok Syekh kata, Tok Syekh mana Pak lebay je pun, Allah terima. Sebab tu Malaysia aman, selamat. Tok Habib, Tok Imam, Tok Habib main pada mana? Keturunan ke-50 Nabi. Jumpa cium tangan, Masya Allah, tabarakallah. Arab cucu Nabi boleh berbunuh. Tak semiak tu saya. Baik. Apa isu dia? Berkata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nampak? Hebat tak hebat Imam Fakhruddin Ar-Razi? Kata-katanya diambil. Ulama lain pun ada juga tafsir Quran. Tapi Imam Fakhruddin Ar-Razi dia ambil kata-kata. Pasal apa? Sebab Fakhruddin Ar-Razi ni dia banyak guna ilmu debat, ilmu logik. Sebelum orang tibai Islam, dia jawab dulu. Tu cara orang cerdik. Lepas tu kami Majlis Usuluddin ni, nama Fakhruddin Ar-Razi, nama Ghazali, Imam Haramain, Izzuddin Abdul Salam, ini nama-nama yang tak boleh tinggal lah. Abu Bakar Baqilani, Ibnu Fawrak, ini ulama-ulama besar dalam bidang masing-masing, yang memang terkenal dengan orang yang berdebat, berdialog, mempertahankan syariat. Nasakh mengikut kita maknanya ulama ataupun jamhur orang Islam, harus dari segi akal dan berlaku secara realiti, waqi', sam'an. Apa maksud sam'an? Maknanya dalil. Dalam Quran pun ada, dalam sunnah pun ada. Dalam kitab bila sebut sam'un, maknanya Quran sunnah.
Ada beberapa perkataan yang merujuk pada Quran Sunnah. Antaranya naqli, nun qaf lam ya, maknanya pindah, maknanya kita ambil terus daripada Quran Sunnah. Ada maksud nama lain, nama dia tu sam'i. Ada lain nama dia dipanggil apa? Tauqifi. Ini antara istilah yang ulama letak yang merujuk kepada dalil. Khilafan lil Yahud, berbeza dengan Yahudi. Sebab Yahudi ni tak mau terima. Saya sebut itu dah. Antara kelompok manusia yang menolak nasakh ni, sebelum tu saya mungkin terlupa sebut. Nasakh ni ada dua. Satu, nasakh antara syariat Nabi-Nabi. Mana Nabi sebelum ni, Nabi datang selepas tu menasahkan syariat Nabi sebelum. Yang kedua, nasakh dalam syariat Nabi yang sama. Ada dua, faham? Macam Nabi Musa, kedatangan Nabi Musa menasahkan syariat Nabi-Nabi terdahulu. Contoh yang saya sebut itu, Nabi Yaqub zaman Nabi Yaqub boleh menikah adik-beradik. Buktinya Nabi Yaqub kahwin kakak, padahal dia berkenan kat adik. Pak mentua kata ambil kak dulu kan. Ni langkah bendui pula. Oh dulu pada langkah bendui lah. Dia tak tahulah cincin langkah bendui ada ke tak ada, tak tahu. Zaman tu dah ada lah istilah tu kamu Jadi kahwin kak. Duk kahwin kak pun teringin kat adik comel kan. Mending pala tengok adik ipar comel pula. Dah pak mentua kata menikah pergi dengan adik tak apa. Ambil dua sekali. Ambil dua tu pula, lepas tu nak kena pindah pergi mana dah? Pindah ke Palestin ke pindah ke Kanaan, saya tak ingat. Sudah sejarah tu panjang. Nak pindah, nak bawa dah dua bini ni, adik-adik ni. Yang bini ni pula ada khadam pula, dengan khadam-khadam settle. Jadi 4 ke 6 bini macam itulah lebih kurang. Jadi bini ramai ni bukan syariat Nabi Muhammad je. Pergi beritahu kat masalah bodoh beruk tu, beritahu kata syariat kahwin banyak ni Nabi dulu dah kahwin banyak, hampa je bodoh, beritahu kat dia. Beritahu kat Cina bengong tu, Paria bengong tu, beritahu kat orang putih bodoh tu, dia kata Islam bukan Nabi Muhammad je ajak nikah banyak. Sebab mereka duk kata itu macam tu. Apalah Nabi Muhammad nikah banyak. Mereka yang bangang tak kaji sejarah. Nabi Yaqub tu bapak Bani Israel nikah banyak. Nikah banyak, tak ada masalah. Apa masalah? Buat jealous. Mereka tak boleh nikah banyak tu saya. Tak nikah banyak tapi simpan dina. Itu masalah. Bangsa baru kau ikut undang. Okey. Jadi masa tu boleh nikah adik-beradik. Masa bila? Zaman Musa. Bila zaman Musa, maka pak mentua Nabi Musa kata hang nikah dengan salah seorang anak aku. Ihdam nataini hatain. Salah seorang pada anak aku. Tak boleh ambil dulu. Maka di situ ulama memahami bahawa hanya boleh menikah seorang daripada dua beradik. Tak boleh himpunkan dua beradik. Syariat itu kita pakai sampai Nabi Muhammad, syariat Muhammad, wa antajma'u bainal ukhtain. Kita tak boleh himpunkan dua beradik. Kak pun mau, adik pun mau, pelangkung pala lagi boleh. Pakcik, dah. Saya berkenal dengan anak pakcik. Ada 3 anak dara pakcik, 3 mau. Tak apa, tunggu Ustaz. Pembik parang hambat pergi keluar rumah. Ambil seorang. Oh, mentang-mentang waktu nak dara 3 orang, 3 nak sapu. Tak boleh. Kena ambil seorang saja. Mari hadis pula menghuraikan lagi. Bukan setakat dia beradik je. Kalau kata bini kita tu ada mak saudara. Mak saudara bini kita tu pun tak boleh nikah. Tak boleh kita himpunkan, poligami kan. Ataupun ada anak saudara pun tak boleh. Anak saudara bini kita pun tak boleh. Kalau sepupu boleh. Kan? Bini kita ada sepupu, tengok comel pula. Ngorak-ngorak layan pula. Boleh. Perak tak minta izin kan? Perak
Bang Haji kalau buat nikah dua dan sihat. Hak lutut gaut pun sihat apa itu? Hilang gaut. Allahu akbar. Itu antara contoh. Baik. Dalam syariat Nabi kita pula sama-sama satu syariat. Ada tak mansuh? Ada. Contohnya apa? Bab paling glamour dalam usul fiqh, contoh susuan. Asalnya 10 susuan. Maknanya satu orang perempuan yang ada susu, dan dia boleh nyusukan seorang budak yang bawah pada umur 2 tahun qamariah. Kalau umur 20 tahun tak jadi anak susu, tu pak susu nama dia. Sebab tu dalam mazhab kita, dalam fiqh, dia tak benarkan buat tabung susu. Tak boleh. Tak boleh. Dia akan jadi masalah rosak nasab. Dua benda tak boleh derma, susu dengan benih. Mak Saleh tu tak kira dah. Dia kata Tok Wan dia beruk, kan? Mak Saleh tu tak kira dah. Dia kata Tok Wan dia beruk. Memang beruk lah pun. Boleh derma pula sperma dekat tabung. Itu mulalah kelang kabut ni. Boleh derma sperma, boleh tumpang ibu. Tahu ibu tumpang? Tahu tuan-tuan ni. Yang nu tak tahu. Ibu tumpang ni macam ni. Macam ni. Macam mana? Katalah Ahmad dengan Timah menikah. Tapi Timah tak mau mengandung, ataupun tak boleh mengandung. Doktor kata tak boleh mengandung. Itu kata kena benih ada tapi tak boleh mengandung. Macam mana? Jumpa Salmah sama tumpang perut hang. Benih aku campur benih laki aku masuk dalam perut hang mengandung. Boleh tak? Boleh. Islam tak benar. Mak Saleh tak kira lah. Tak usah kata tumpang mak orang, benih orang pun pinjam pun ada. Haram sungguh. Dia ambil benih orang tu, bubuh daun ni, bubuh masuk. Macam kebau kan pawah. Kebau ni tu kata spesies kebau, dia buat spesies kebau tu dia. Ni tuan-tuan bangga dengan Mak Saleh beruk tu lah. Spesies kebau. Ambil benih orang tu masuk perut orang ni, benih kebau macam tu. Tak apa. Kebau tak apa. Kita nak kata kita nak kebau kita elok. Orang tu ada kebau besar jenis tegak benih elok, kita pun tumpang salah bagi bini kebau betina kita pergi tumpang kebau jantan Azhar pergi bunting. Kita kira lah macam mana. Kampung ni ada buat tak tahu dah tu panggil kebau bawah. Dulu punya cerita lah. Dan ni aku tak tahu ada tak ada. Dan ni semua main tak payah ambil kat kedai, ambil kat mengali belah lembu senang tu je. Orang Melayu sangkai kaya kan. Belah lembu tak mau, belah kambing tak mau, semua main beli je. Duit banyak. Tu contoh paling glamour. Maknanya daripada 10 susuan tinggal 5 susuan. Mana menasah, mana lebih ringan. Daripada 10 tinggal 5. Lagi apa dalam bab wasiat? Dalam Quran sendiri ada sebut tu. Wasiatul liwalidain, maknanya wasiat bila kita seseorang nak mati, dia tulis wasiat untuk mak bapak, waris dan sebagainya. Ayat syariat itu, hukum itu dinasahkan dengan ayat faraid. Turun ayat faraid menghuraikan cerita bab mak bapak. Apa nama ayat sana? Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa sanatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudus. Detail kita boleh buka dalam surah Nisa, detail bab faraid. So ayat itu menghapuskan ayat wasiat sana. Tak boleh bagi wasiat pada waris. Siapa dia waris? Mak bapak. Ada 6 orang wajib dapat dalam faraid. Ingat dalam kepala. Malam ni tak payah fikir, tak payah tulis tak apa. Ingat terus. Ada 6 orang wajib dapat dalam faraid. Pertama, mak bapak wajib dapat.
Yang kedua, laki atau bini. Laki mati, bini wajib dapat. Bini mati, laki wajib dapat. Yang kelima, keenam, anak laki dengan anak perempuan. Mesti dapat. 6 orang ni mesti dapat. Kalau tak dapat, something wrong somewhere. Itu kena faham. Boleh tu dia. Jadi boleh tak tulis wasiat? Tak boleh. Tu ngaku aku maki je geram. Dia pun nak ajak kita, ustaz tak tulis wasiat. Wasiat apa? Kat bini. Bini bukan wasiat. Faraid bengong, ambil sebiji bengong. Tak, kita kena tulis. Tulis pasal apa? Pasal apa nak tulis? Benda dah jelas. Oh, masalah. Kena betul masalah tu lah, kena betul. Bukankah bila seorang Islam itu meninggal dunia, pejabat agama, sultan dan apa kerajaan, kalau negeri ada sultan, kerajaan sultan itulah yang berhak ke atas dia. So kerajaan undang-undang Islam dah take over atas dia. Kenapa nak jadi lambat dia buat kerja? Perkemahan tu tak boleh. Wasiat kepada bini tak sah. Jelas. Nak boleh juga bagi terus. Faham bagi terus? Ada orang tanya, saya balik Mesir, maklumlah baru balik Mesir kan. Kampung tu pula aku seorang dah baru balik Mesir. Bukan main lagi lah kan. Pak Ji tu mai jumpa, Pak Ji ni mai jumpa. Nasib baiklah aku masalah tu duk ada dalam kepala lagi. Baru balik kena 3-4 tahun hilang habis dah. Kejar balik. Ustaz saya ni ada ramai anak, kata apa masalah dalam ramai-ramai anak saya ustaz, seorang je boleh harap, lain tu mangkuk ayun. Lebih kurang macam tu lah dia cakap kan. Lain tu tak boleh harap ustaz, seorang je boleh harap. Kata apa masalah haji, boleh tak saya buh nama, saya wasiat pada seorang je anak saya dapat kereta? Tak boleh. Salah. Bila tuan haji mati, harta tu kan faraid. Tak boleh. Wasiat tak boleh. Itu macam mana ustaz? Bagi masih hidup. Panggil anak-anak tu, Along tanah di Hulu, Angah tanah Kelio, Acik tanah baru. Tu boleh. Tak nak ustaz? Tak nak tu sah. Pasal apa tak nak? Okey. Pasal apa tak nak bagi masa kita hidup? Takut anak terajang kita keluar. Ada jadi. Saya cakap tu pasal ada jadi ke? Bagi siap-siap ada anak yang dia tak tinggal terpa, tu tak cerdik. Tinggallah tapak rumah Tuhan pun Tuhan. Bagi habis. Alung ambil tu dengan tapak-tapak rumah dia pun bagi habis semua. Anak dapat kereta ke, bawa geran pergi jual habis dengan dia lebuh duduk rumah apa kebajikan masyarakat badan muka. Dapat lagi anak-anak berbuah kan. Orang anak bertuah, dia dapat anak berbuah macam tu. Kalau nak bagi juga bagilah, kecuali tapak rumah je tinggal. Tinggal kat bini kita tapak rumah bakal. Ni lebih dengan kita, dengan bini kita, dia terajang di anak-anak, na'udzubillah tuan-tuan. Hari ni tu kata ada kereta pun susah, tak ada pun susah. Tak ada pun susah juga. Ada pun itulah. Contohlah saya bagi nak bagi tahu dunia ni macam tu lah tuan-tuan. Saya dah ada motor buruk kat rumah kan. Motor buruk sebiji, kereta buruk sebiji. Parking depan rumah. Bini kata, kita ni bila nak tukar motor elok sikit bang, motor yang lawa sikit, kereta lawa sikit. Saya kata yang duk ada motor buruk tu, kalau parking kat luar terlupa kunci pun tak siapa nak curi. Mak dadah tengok pun baru rugi dia tengok orang tua ni tak ada duit, nak curi pun kesian. Berapa kali kena orang belok boleh tengok. Jalan.
tengok kereta. Dia bukan tahu kita bersyarah ke apa, dia tengok. Nak samat pun ni tak ada duit punya orang. Ke samat. Dia kata, cuba bawa kereta elok. Ni ada ya. Berhenti. Tengok minta lesen pun, ni tak ada kedai kopi pun, mampu ya. Macam-macam. Dunia ni macam tu lah kan. Tak usah duit fikir kalau kita kata duit banyak tu aman dah, tak tentu. Jadi Yahudi dia tak mau terima. Saya sebut itu, mungkin saya dah sebut tuan-tuan. Yahudi dia tak mau terima ada nasah. Sebab dia kata mana logik. Takkan Tuhan dah buat satu hukum nak angkat balik. Contoh macam tu. Tapi ulama jawab balik dengan simple dia. Pasal apa? Bukankah syariat Musa tu sendiri, kalau Yahudi dia sangat bangga dengan Musa, walaupun Yahudi banyak nabi-nabi lain daripada Nabi Yaakob, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ni semua Bani Israel. Tapi yang paling top ialah Nabi Musa. Why? Okey dah bang, mengaji lama ni. Ni kalau kira ni kan, kalau tak ada PhD pun masters ni kan. Berapa tahun dah mengaji ni kat masjid ni, berapa tok guru dah, berapa puluh kitab dah. La ilaha illallah. Kalau susun sampai ke siling kitab, susun. Masya-Allah. Kan? Kenapa Musa disebut banyak dalam Quran? Dan dalam apa nama Bible sana pun memang ada satu buku dia, Book the Exodus. Datang apa pula dah Exodus pula dah Ustaz. Exodus ni cerita nak bawa keluar Bani Israel daripada Mesir, bawa keluar ke bumi Palestin. Dalam bahasa Arab dia panggil Safar Khuruj. Dalam bahasa orang putih dia Exodus. Datang apa Exodus aku tak tahu, bahasa depa tu kan. Jadi kisah Musa memang cukup glamour. Sebab Musa lawan Firaun, Musa bawa keluar penyelamat. So Musa dianggap hero. Dan Musa bawa Taurat pula kan, yang akhirnya dinamakan Old Testament, yang dimasukkan dalam Bible. Itu. Jadi kita kata bahawa Musa menasahkan syariat Nabi sebelum. Kalau Musa boleh menasah ke syariat Musa, boleh menasah ke syariat sebelum tu, kenapa syariat Musa sendiri tak boleh dinasahkan oleh Nabi selepas? Siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Isa dia tak bawa banyak hukum. Nabi Isa ni KPI dia dua. Nak apa pula KPI pula dah. Key Prestasi Index. Ni cerita orang kerja-kerjaan macam tu lah bang. Kalau Norih tak jumpa ada KPI SKT 5S file major tak jumpa. Tak ada. Ni cerita orang kerja-kerjaan macam saya. Panggil KPI, Key Prestasi Index. So apa sasaran kerja tu ada berapa, tugas dia ada berapa. Nabi Isa ada dua. KPI dia dua. Apa dia? Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Aku menerima pakai Taurat. Sebab tu secara logiknya kita hari ini pun dalam Bible tadi memang ada Old Testament yang sebenarnya asalnya Taurat, dan New Testament ialah Injil. Digabungkan dalam satu kitab nama dia Bible. Bible tu bukan Injil, jangan salah faham. Gospel tu masuk Injil. Boleh banyak nak hafal bang malam ni. Berapa dah? Penindah. Aduh, belum masuk sudi ni. Tengok kepala aku dah terang lah sebab aku belum profesor tak ada rambut dah, habis botak ni. Kenapa banyak tak apa tak ini tok garu boleh. Ya, itu je lah. Apa dalil jamhur? Dalil ulama.
Sebab ada puak yang katakan tak boleh. Puak tu yang anggap sebagai puak-puak yang lemah, hujah yang sangat lemah lah. Yang katakan tak boleh. Itu kitab tu dia dalil Abi Muslim, tak payah cerita lah. Orang lemah tak payah cerita lah. Cerita bab mengarut. Kita nak cerita yang kata boleh. Jamhur ulama mengatakan bahawa boleh nasah dalil ayat Quran sendiri yang kita baca tadi, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Nafi isbat, maknanya memang berlaku. Nasakh memang berlaku. Hujah yang kedua ayat Quran juga, wa iza baddalna ayatan makana ayatin, kan bila kami tukarkan satu ayat di tempat ayat yang lain, maknanya ubah hukum hakam, boleh. Dalil yang ketiga Quran juga, dalam bab apa? Bab semayang tu paling popular. Tuan kalau pergi Mekah, Madinah sana, ada satu masjid dia panggil Qiblatain, masjid Qiblatain. Jadi Madinah ni, Allahumma shalli ala Muhammad, Madinah ni duduk tengah-tengah antara Mekah dengan Masjid Al-Aqsa. Kalau tuan-tuan tengok geografi lah, map tu lebih kurang macam tu. Mekah bawah sini, Madinah tengah, Palestin atas. Perasan ke tak? Tak juga. Kacau semua. Ni macam mana? Duk tengok apa internet tiap hari? Lagi balik tengok. Ada YouTube. Baru sehari dua ni saya buka sejarah dunia. Di YouTube tu cerita sejarah dunia daripada zaman orang keluar daripada Afrika, daripada kerajaan Babylon, kerajaan Sumeria, kerajaan Byzantine, cerita satu-satu. Kalau orang tak minat boring kan, berjam-jam cerita. Orang putih pula tu mampu kan, pakai tak dengar lah. Dengar lah tak apa lah. Daripada tengok cerita apa ganti 7 hari mencintai ku, cerita apa tak. Abang Bomba bukan lah, cerita apa dah, ngarut dalam Melayu tak ada faedah. Ngarut ni kita tengok cerita bagus-bagus sikit ada faedah. Jadi tengah semayang tu Nabi, memang ayat tu kata memang Nabi berdoa, sayaqulu sufa'a minan nasi ma wallahum an qiblati kanu 'alaiha qul lillahi masyriqul maghribul maghrib fa inna ma tawallu fasamaju. Mana Tuhan duk dengar Nabi duk munajat minta supaya tukar kiblat. Kenapa tak menghadap ke Kaabah dulu? Orang tanya. Kenapa zaman Nabi duduk Mekah kan? Kenapa tak terus semayang hadap Kaabah kan? Sebab kita tahu Kaabah memang masalah masa tu. Sebab dipenuhi dengan berhala. So ada hikmah dia. Tuhan suruh menghadap Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat orang Islam. Menghadap. Tapi Nabi tak berhenti munajat sampai dah turun ayat Quran. Fawallu wujuhakum syatrah. Panjang ayat tu, panjang. Berkat awal surah, awal juzuk 2, panjang ayat. Jadi Nabi pun tukar. Bila Nabi buat, bayangkan duk menghadap ke utara, pusing menghadap selatan. Sebab Madinah tengah, asal menghadap ke Palestin, tiba pusing 180 darjah. Bukan main-main je pusing. Tuan-tuan menghadap sana, pusing menghadap sana. Dia jauh sungguh. Nampak. Jadi puak-puak Yahudi kata apa, Sat menghadap sana, Sat tengok sini. Wah, sebab tu Tuhan jawab tu, sayaqulus sufaha, akan berkata orang yang bodoh. Senang. Tuhan bubuh rapat. Ni puak-puak ni bangang, tak faham. Puak-puak yang berpetikaikan perintah Allah Ta'ala ni bangang. Tuhan bubuh siap-siap. Sayaqulu, akan berkata puak-puak yang bodoh. Sedap. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ni pasal apa nak ubah-ubah kiblat ni? Qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakan bahawa timur dan barat milik Allah Ta'ala belaka. Dia nak suruh mana dia punya pasal.
Hang semayang ngadap utara pun tak semayang, ngadap selatan pun tak semayang. Tu jenis syaitan macam tu. Depa kata lah. Itu depa ada bisi nak masuk masjid pun tak boleh. Ya. PKP itu lah mula. Tak boleh. Lah bagi tak mai juga. Duk bagi mai tak mai juga. Yang tak spesifik tak mai tu tak mai juga. Macam sembang mak tarawih tu. 28 sudah. 8 pun tak pi, 20 pun tak pi. Masjid baca panjang. Masjid tu baca pendek ya. Panjang pun tak pi, pendek pun tak pi. Jenis spesifik hantu raya. Mayang pun tak, puasa pun tak. Duk komplain pandai. Tu pandai. Kutuk imam tu apa. Kalau slow sangat, laju sangat. Derah sangat. Suara slow apa tu imam tu tak lah pula dah. La ilaha illallah. Tu pasal apa tak pi? Aku tak mau pi masjid tu laju. Masjid ni slow pula tu tak payah pi. Tu bagus. Duk minum ketum bawah pokok, bawah jambatan. Jadi bukan orang sini bang tempat ni. Bukan jambatan ni, jambatan. Okey. Boleh Itu je lah, banyak dalil-dalil. Kita pergi ke hukum yang kedua. Sikit-sikit saya ambil masa 5 minit. Ada berapa jenis nasakh dalam Quran? Ni nak tahu sikit-sikit lah, sikit-sikit. Kita nak pergi mengaji Mesir pakai dok, nak masuk pondok 8 tahun pakai dok, nak pergi tarim 10 tahun bungkus tak pergi kan. Duk saja main mengaji masjid kita cerita mereka. Tok Syekh kita kata ada 3 bentuk nasakh dalam Quran. Pertama, naskhut tilawah wal hukmi ma'an. Tilawah pun mansuh, hukum pun mansuh. Maksud tilawah, ayat tu dah tak ada. Hukum pun tak ada. Itu yang first. Yang kedua, naskhut tilawah ma'a baqa'il hukmi. Dihapuskan tilawah tapi hukum ada. Ayat tu mansuh. Ayat tu mansuh. Maknanya tak dikira sebagai Al-Quran lah. Tapi hukumnya kekal. Dasar apa? Hadis. Berdasarkan hadis. Yang ketiga, naskhul hukmi wa baqa'it tilawah. Hukum mansuh tapi tilawah ada. Macam mana tu? Signal dah bunyi. Lama bunyi. Sikit. Yang pertama, kalau tilawah dah mansuh dan hukum pun mansuh, maka tak boleh baca ayat tu, tak boleh baca. Tak boleh baca macam mana? Tak boleh baca dalam semayang. Tak boleh dibawa dalam semayang. Satu, ingat. Yang kedua, boleh tak baca luar semayang? Boleh, tapi tak jadi ibadat. Boleh dia baca kita baca surah Cina boleh, takkan tak boleh baca Quran mansuh. Maksudnya kalau ada yang kita jumpa, baca bukan untuk beramal, baca untuk mengkaji, baca untuk tahu, boleh. Itu dia. Sebab ada orang petikai kan, macam kami ni Usuluddin. Usuluddin memang orang tak semiak pun. Tak semiak macam mana. Macam yang mengaji tafsir ni tak apa lah, kaji tafsir, kaji hadis. Macam aku ni pergi baca buku Hindu, baca buku Buddha, baca buku Serani, baca buku Yahudi, saya baca Simon Freud, baca Karl Marx. Tak gila kepala otak. Kalau ikut kan apa mengaji mah. Nak kena mengaji, nak bagi tahu. Kalau dia tak tahu pekak nak mengaji. Sebab ada kes satu hari Sayyidina Umar pegang Taurat, cebisan-cebisan Taurat. Nabi nampak dan muka Nabi jadi merah. Makna Nabi padahal Umar duk beliknya, belik Taurat kan. Apa kata Rasulullah? Wallahi, kata Nabi, kalau Musa hidup pun hari ini, dia akan tinggalkan Taurat dan ikut aku. Maka ada ulama yang menggunakan hujah itu, mengatakan tak boleh kita kaji agama lain. Itu ada pandangan yang ni. Tapi kita mengatakan bahawa
Dunia hari ni kita terpaksa kaji. Dunia hari ni dunia debat, dunia dialog. Kita terpaksa kaji. Tu ada anak murid saya tu, saya suruh pergi kaji Tok Kong. Pergi kaji Tok Kong Cina. Tok Kong Cina tu ada berapa jenis? Tuan-tuan tahu? Colok Cina tu ada berapa jenis? Pindah. Ada orang bertikai. Apa ustaz buat kajian tu? Itulah tak erti. Itu nama kajian lapangan, isti'radul ilmi. Kita kena bentang ilmu. Sebelum kita dialog kata Cina tu tak betul, kita kena kaji dulu dia. Baru kita tahu. Rupa-rupa colok Cina tu pun ada colok tipu. La ilaha illallah nasul. Kita duk ingat ada apple tipu kan. Apple plastik 5. Dulu baru 5 betul. Dulu masa saya budak dia baru 5 betul. 5 betul, lai betul, kuih pun kuih betul. Orang sapu. Termasuklah aku sekali. Astagfirullahalazim. Jahat sungguh, la ilaha illallah. Patut benak mengaji lambat. Dulu bukan senang dapat apple duduk kampung. Nak cari apple kena pergi pasar malam je nak dapat. Tengok depan rumah ada dulu dah Allah mengenin dah sapu. Tapi sorok-sorok jangan beritahu kat pak, dapat tahu kat pak mampu dah ambil tu rumah. Dia dah tahu, dia tahu orang Melayu sapu 5 betul apple betul, dia pun 5 plastik. Tok Kong dia pun dia tipu. La ilaha illallah. Kalau Tok Kong dia tipu, kita sekupang 2 tipu dia. Rupanya student saya buat kajian. Dia kata, ustaz, saya pergi satu kaji. Saya duduk rumah Cina tu lama. Saya duduk perhati, colok tu duduk macam tu ya. Tak turun-turun. Kan? Biasa kalau lama dia turun lah kan. Turun. Dia tak duduk macam tu lah. Saya perhati, asap ada. Lama-lama perhati. Dia tanya Cina tu. Itu pakai elektrik mah, pakai elektrik. Tipu. Bukan colok betul. Haram sungguh. Astagfirullah. Kenapa kajian? Baru tahu. Tidak, kita tak tahu. Saya tanya, tuan-tuan perhati tak Tok Kong tu macam mana? Orang Melayu ni kan, dia tahu bagi ada nasi lemak, ada roti canai dah. Bagi boleh ada roti canai, nasi lemak sudah. Lain lentak pi jadi apa dunia terbalik tunggal terbalik lentak pi depan masjid mata kita. Cina Malaysia ni dia bukan Buddha. Dia nenek moyang. Dia puja nenek moyang. Apa? Dia tahu nenek moyang ni mati ada roh, takut roh tu main kacau anak cucu. So pergi sembah. Bagilah tu, bagi jamuan tu, bagi. Tuan-tuan sejarah jamuan ni pun aku dah tahu tau. Tuan-tuan ni susah. Tuan-tuan tahu tak nama jamuan ni main menasihat? Tu berhala mana mari? Sejarah dia ada. Sejarah dia. Mujurlah Parameswara masuk Islam kan. Kalau lah Parameswara tak masuk Islam, tuan-tuan kita ni duk nandir tadai ke apa tak tahu. Sajen aku pun pakai sajen. Dia Tok Sami dia kena pakai sajen, kemudian baju tak dia pakai. La ilaha illallah tuan-tuan. Seronok gaji beragama ni. Dia pada Hindu, kalau pakai baju tu orang yang dunia, tak zuhud. So ada perantara kita dengan Tuhan. So kena buka semua. Sebab tu Tok Sami yang makam tinggi ni bolin. Astagfirullah. Tuan-tuan bayang Tok Imam bolin semayang depan ni. Aku rasa makmum perempuan belah dulu. Tuan-tuan boleh bayang. Tu nak cerita kan. Bila agama digunakan dengan pakai tak. Dia anggap pakaian ni menghalang kita dengan Tuhan. Kita kan lahir tak ada baju. Kita kena balik pada fitrah. Bolin. Bolin. Bagus. So nasakh tilawah dan hukum ni tak boleh dibaca dalam sembahyang.
dan di luar sembahyang sebagai ibadat. Kalau baca untuk kaji, it's okay. Yang kedua, nasah tilawah, tapi hukum ada. Yang paling popular, bab zina. Biasa, 2 minit. Zina muhsan. Muhsan ni ada 2, tuan-tuan. Ni sikit lah nak bagi istilah fiqah. Nak bagi pening sikit malam ni je, tu je. Selama ni tak ada pening-pening pun. Malam ni pening sikit. Ni baru nak masuk inti usul fiqh kan. Baru nak bagi masuk. Bulan depan tak merah, pening kepala. Muhsan ni ada 2 istilah muhsan. Satu, maksud muhsan kepada perempuan yang baik atau lelaki yang baik. Itu yang sebut hadis Nabi, wa qazful muhsanatil ghafilat, menuduh perempuan-perempuan baik. Perempuan tu baik, Masya Allah, tudung bagus, semayang, rajin, tak tinggal kita, tapi tuduh dia buat zina, tak boleh. Itu dia panggil qazaf. Maka wajib 80 sebat atas kita. Orang tu baik. Kita kata, ustaz nampak depannya baik, saya tahu. Nampak tak? Ada saksi 4 orang, tak ada. Bubuh belakang 80 rotan tu ya. Cakap banyak, tak ada. Tapi kalau perempuan tu memang jenis balik pukul 3 pagi, memang kaki JRU, tu tak panggil muhsan. Tu maknanya tak dipanggil qazaf. Memang kita tahu dia tu memang perempuan tak baik. Itu tak dipanggil muhsanat. Itu satu isu. Itu bab masalah tuduh qazaf. Masalah zina, dia ada 2 juga, istilah muhsan juga. Masuk muhsan dalam bab zina ialah perempuan atau lelaki yang dah kahwin, yang pernah merasa jima' secara halal. Itu bahasa mudah. Sebab tu tengah Tok Guru tak nak ajak pekah. Saya bila orang suruh ajak pekah, jenuh fikir juga. Nak ajak tak ajak, nak ajak tak ajak, nak tak ajak, kena cerita juga kan. Itu kan makcik-makcik tu gelak, duduk belakang dah gelak. Duduk cerita langkai Nabi semua cerita kan tu, pekah. So maksud muhsan dari segi bab zina ialah perempuan atau lelaki yang sudah bernikah dan merasai persetubuhan halal. Kalau dia berzina juga, maka dia akan direjam. Ayat rejam itu dah nasakh dari segi tilawah, tapi hukum dia kekal. Macam no ustaz, ayat dah tak ada dalam Quran, mana dalil? Hadis. Nabi merejam ada orang yang sudah bernikah, tak kira dah dia duda ke janda ke. Janda ustaz, ya janda sebelum dia menikah, benar. Dah ada anak, dah pernah bersetubuh secara halal, kemudian buat pula zina, maka hukum dia rejam. Tu dia. Tapi jangan tuan-tuan pergi buat pula kan. Saya dapat tangkap ustaz, ni janda dia buat kerja, itu letak atas kepala jalan, pergi punggai batu. Jangan. Hang siapa? Tak ada lah, saya ni ketua pemuda kampung lah. Tak ada. Saya mampu aku kena tanggal balun. Itu pemerintah yang menghukum dia, itu pemerintah, bukan kita. Tu kat JKK kampung tak boleh. Takat tu imam pun tak boleh. Pemerintah yang ada undang-undang dilaksanakan semuanya, cukup. Jadi dah, Allahu a'lam. Panjang cerita tu, bulan depan saja nak perangat, suruh main pula bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu rahmatan min haqq wa batil.